Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang memberikan kita umur dan peluang supaya kita dapat melakukan, menambahkan bekalan kita untuk hari akhirat. Dan alhamdulillah, dalam banyak-banyak perkumpulan dan banyak-banyak aktiviti untuk menghabiskan umur kita, Allah memberikan kita taufik untuk kita habiskan umur kita dalam keadaan petang ini kita melakukan amal ibadah. Baik yang duduk di sini maupun yang menengok melalui live, moga-moga dikira juga di kalangan mereka yang hadir dan mendapat bahagian daripada menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir dan majlis-majlis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatidzah yang hadir bersama, bil khusus ustaz kita Ustaz Ahmad Maksum, yang mana dengan kehadiran mereka ini moga-moga menambahlah keberkatan dan keterikatan kita dengan orang-orang yang baik yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, ini merupakan hari Jumaat dan kita berada pada waktu selepas asar hari Jumaat yang disebut oleh Ustaz Ali kita tadi, yang waktu ini merupakan Sa'ah Fatimiyah, waktu yang sangat diberkati. Kalau kita lihatkan dalam umat Islam itu, orang Islam dia punya time management, pengurusan masanya adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kerana Allah sangat mementingkan pengurusan waktu, yang mana kita semua biasa dengar surah yang Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beramal saleh, dan berpesan-pesan kepada saling mengingati akan Allah Ta'ala. Masa sangat penting di sisi Allah Ta'ala sehingga Allah yang mengaturkan sendiri time management bagi umat Islam. Apakah time managementnya? Kita ada daily time management, kita ada weekly time management, kita ada monthly time management, dan kita ada yearly time management. Daily time management kita itulah 5 waktu salat. Daripada subuh sampai ke zuhur. Nanti kalau kita tengah duduk santai-santai, tiba-tiba kita dengar orang azan zuhur, terus kita akan terfikir, alamak dah masuk zuhur. Sejak subuh tadi sampai zuhur apa yang aku dah buat? Itu time management, first quarter of the day. Daripada zuhur sampai ke asar pula, dah kita aturkan pula. Orang ajak jumpa apa semua, dia nak jumpa pukul 5, tak boleh. Kita jumpa awal sikit boleh, aku nak kena siap untuk salat asar. Itu kan time management. Itu kita punya daily time management. Apabila masuk sahaja Isyak, itu merupakan closing for the day, conclusion of the day, penutup penghabisan pergolongan untuk hari tersebut. Masuk aja waktu Isyak, terus kita tertanya, apa manfaat yang aku dah dapat hari ini? Apa kebaikan yang aku dah tambah pada hari ini? Hari ini dah bertambah dekat atau jauh aku dengan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini adakah lebih baik daripada semalam ataupun tidak? Atau hari ini dan semalam sama sahaja? Bahkan na'udzubillah min zalik, ada yang orang hari ini dan semalam, hari ini lebih teruk daripada semalam. Hari ininya lebih teruk daripada semalam. Itu kita punya daily time management. Kita punya daily time management. Oleh itu umat Islam without fail, our time management mesti kena successful. Kenapa? Sebab time management kita, yang manage our time is Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengaturkan waktu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Itu daily time management. Di samping itu ada pula waktu duha. Bagi mereka yang menjaga timingnya antara subuh dan zuhur, dia akan teringat untuk melakukan solat sunat duha. Kan time management. Kalau orang tak manage dia punya time antara subuh sampai ke zuhur, gitu aja berlalu waktu yang lama. Waktu subuh antara sampai zuhur waktu yang paling lama. Isyak sampai subuh paling lama. Kemudian yang kedua, subuh sampai zuhur. Subuh sampai zuhur macam-macam kerja boleh buat. Dia buat macam kerja. Tapi kalau tak ada time management, tak teringat nak salat duha. Maka orang yang buat salat sunat duha, time management from subuh to zuhur, pass, successful. Zuhur sampai ke asar pula. Asar sampai ke maghrib pula. Dan setiap waktu itu ada waktu-waktu yang afdalnya, waktu-waktu yang diberkati. Kena jaga. Khususnya yang sekarang orang
hantar anak-anak belajar dekat sana sini, yang hantar anak belajar dekat overseas, yang hantar anak belajar dekat university, yang hantar anak belajar dekat madrasah sekalipun, ma'had sekalipun. Anaknya balik, nak tengok anaknya bagus ke tak. Engkau jadi imam bacanya belagu ke tak, sedap ke tak, asal belagu, asal sedap, dah, pas lah tu. Bukan. Time managementnya macam mana? Dan tengok time managementnya bukan sekadar homeworknya lepas, bukan sekadar kalau kat universiti tu dipanggil dia punya ni lah assignmentnya lepas, bukan sekadar itu sahaja. Tengok time managementnya, subuhnya bangun jam berapa. Sekarang orang kalau dicerita pasal, yang ada orang dia pernah cerita pasal anak dia kata apa? Anak aku azan subuh aja mesti dia bangun. Bagus anak aku ni, azan subuh aja mesti dia bangun. Azan subuh baru bangun bagus? Azan subuh baru bangun tu tak bagus lah namanya anak engkau. Time management. Muslim punya time management must succeed without fail. Because why? Our time management is being arranged by Allah Subhanahu Wa Taala. Daily time management. Itu daily time management. Masuk maghrib, sebelum maghrib ada waktu-waktu qabulnya. Sebelum maghrib ada waktu dalam setengah jam atau sejam sebelum maghrib. Duduk zikir pada Allah Ta'ala. Paling kurang 15 minit sebelum maghrib. Ini maghrib masuk sembrono aja. Masuk maghrib pun tak tahu. Dah dekat isyak baru nak solat maghrib. Yang kadang orang maghribnya dengan isyak dah macam jamak takhir pula nampaknya. Gabungnya solat apa semua. Time management. Kemudian kita ada weekly time management. Weekly time management apa dia? Benchmark for weekly time management is today. Jumaat. Khususnya petang ni. Petang merupakan penghabisan hari tersebut. Petang merupakan penghabisan hari tersebut. Kalau ikut Islam, masuk aja azan maghrib, dah masuk hari yang esok. Sebab tu orang Melayu kita kata apa? Malam ni malam Jumaat. Kalau hari ni Jumaat, malam ni malam Sabtu. Sebab apa? Bila masuk malam aja dah kira Sabtu, dah kira hari esoknya. Begitulah kiraan orang Islam. Petang ni merupakan penutup bagi hari Jumaat. Kita punya weekly time management, benchmark dia adalah Jumaat. Dan kita punya Jumaat ni dah nak habis. Maka sekarang juga kita kena tengok balik. Macam mana aku daripada Jumaat ni dengan Jumaat yang lepas. Daripada Jumaat ni dengan Jumaat yang lepas dah bertambah baik ataupun tidak aku ni. Dah bertambah bagus ataupun tidak aku ni. Dah bertambah dekat dengan Allah ataupun tidak. Kan orang kan kalau buat bisnes. Yang ada orang buat bisnes dengan company, dengan syarikat apa semua, dia punya annual report, weekly report, monthly report, quarterly report, kan? Yearly report, semua tu dia ada report-report dia. Untuk apa? Supaya dia tak lari daripada objektif dan landasan. Sebab tu kita kena ada report kita. Hari Jumaat kita report pada Allah Ta'ala. Jumaat kita punya weekly time management. Dan suka kita nak sebut sikit satu perkara yang kita rasa agak penting lah, yang perlu disebut time-time gini. Kita berada di waktu hari Jumaat. Hari Jumaat Allah sebut idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dah diseru untuk salat Jumaat, maka hendaklah engkau berbondong-bondong pergi untuk mengingati akan Allah Ta'ala, iaitu salat Jumaat. Kemudian tinggalkanlah urus niaga. Tinggalkanlah perniagaan. Untuk apa? Salat Jumaat. Baik. Sekarang waktu salat Jumaat, maklum keadaan negara kita sekarang dalam keadaan PKP, SOP dan sebagainya. Dan tak semua, bahkan ramai orang yang tak dapat peluang salat Jumaat. Yang tak dapat peluang salat Jumaat, apa kita buat? Khususnya waktu-waktu sekarang, akhir zaman gini, orang keberatannya untuk pergi salat Jumaat sangat merisaukan. Bahkan kalau kita jalan tepi jalan gitu, pergi salat Jumaat, nak pergi salat Jumaat dekat kedai-kedai, dekat tepi jalan, laki-laki, orang Islam pulaknya, masih makan dekat gerai, masih makan dekat restoran, masih jual beli. Yang belinya ada, yang menjualnya ada. Yang menjual ni boleh book tempat yang awal-awal dekat stall-stall tepi masjid tu yang laku-laku punya. Orang tengah beratur nak masuk masjid, dia tengah beratur nak book tempat. Dah book tempat, dia bakar makanan, dia hidang makanan dia apa semua. Orang bang salat Jumaat, dia tak sempat nak masuk. Allah, macam mana ni? Nabi sebut orang yang miss salat Jumaat 3 kali berturut-turut adalah kafir. Bahkan dicapkan munafik pada hatinya. Dicapkan
Munafik. Tak boleh walaupun tapi ana dah cuba, ana dah beratur. Beraturnya awal. Kenapa orang lain dapat kita tak dapat? Takkan setiap kali Jumaat ana dah cuba beratur. Cuba beratur, cubanya awal. Pastikan dapat. Baik, dah cuba beratur awal, katakanlah kampung tu semua orang beratur awal. Kita dah datang awal pun tak dapat masuk. Dah tak dapat masuk, apa yang kau buat? Dah tak dapat masuk solat Jumaat, tak boleh berfoya-foya, tak boleh main-main, tak boleh makan-makan dekat kedai apa semua. Dah tak boleh masuk solat Jumaat, tak boleh tak umpamakan waktu tersebut. Kenapa? Time management. Time management. Ada waktu-waktu di sisi Allah Ta'ala, if we fail waktu yang begitu besar di sisi Allah, kira kita fail the whole week. Kira kita fail the whole week. Nabi menyebutkan, sesungguhnya di sisi Tuhanmu ada hari dan waktu yang terlebih besar daripada hari dan waktu yang lain, yang diutamakan daripada waktu-waktu yang lain. Ala fata'arradu laha, hendaklah engkau berebut-rebut untuk mendapat keutamaan waktu tersebut. Ulama mengatakan orang yang Jumaatnya tak sukses, kira the whole week fail. Itu kita punya weekly time management. Dan kita punya monthly time management. Monthly time management kita apa? Itulah 13, 14, 15 hari putih. Ayyamul bid yang disebut hari putih. 13, 14, 15 kita punya benchmark. Kemudian kita ada yearly time management. Yearly time management kita itulah dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sehingga ulama mengatakan kalau siapa yang gagal Ramadannya, kira gagallah setahun sepenuhnya. Barang siapa yang diberkati Ramadannya, diberkatilah setahun sepenuhnya. Itu kita punya yearly time management. Kena jaga, kena jaga. Khususnya kita sekarang berada pada hari Jumaat ni, kena ingat hari Jumaat tak boleh. Kalaupun kita dah usaha sehabis mungkin untuk menunaikan salat Jumaat, tapi tak boleh, kena duduk rumah, tak boleh keluar berkeliaran. Contoh, bulan puasa, Ramadan. Orang semua puasa. Kitanya sakit, tak boleh puasa. Harus tak puasa? Harus. Tak berdosa kalau kita tak puasa. Sebab apa? Memang sakit. Memang ada pelepasan. Kita dah tak puasa, sakit-sakit, keluar dekat kedai makan, dekat tepi masjid, orang semua tengah puasa, iktikaf kat masjid, kita makan fish and chip tepi masjid. Engkau ni apa pasal? Aku sakit. Dah sakit, jangan makan depan orang. Kan aib. Walaupun tak haram, walaupun tak boleh puasa, tapi jangan buat dalam keadaan terbuka. Kena ada perasaan malunya. Sama juga macam kita dah cuba habis mungkin nak pergi salat Jumaat, tapi tak boleh. Jangan selamba makan tepi jalan, laki-laki pergi shopping sana sini. Allah, di situ ada waktu yang sangat diberkati sehingga Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Berebut-rebutlah kamu untuk menyati Allah Ta'ala. Berbondong-bondonglah kamu pergi akan menyati Allah Ta'ala dan tinggallah perniagaan. Perniagaan ni apa hukumnya? Perniagaan ni harus, bukan haram. Perniagaan ni harus. Perlu ditinggalkan sebab waktu solat Jumaat yang harus pun tak layak. Kerana waktu Jumaat itu sangat-sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Perniagaan yang asal hukumnya harus sekalipun, kalau kita buat yang harus waktu Jumaat, jadi haram. Punya penting sehingga Allah buangkan yang harus. Allah nak kita fokus waktu Jumaat untuknya sahaja, untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka jangan kita pula dah harus tak buat, berniaga pun tak boleh buat. Kita pula waktu Jumaat dah tak buat yang harus. Kalau buat yang harus pun haram, tapi harusnya tak buat, kita buat yang haram pula. Haramnya apa? Pergi makan bual-bual kosong, cerita mengumpat sana sini dengan kawan-kawan, tengok aurat wanita sana sini, tak boleh. Waktu Jumaat, waktu Jumaat. Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar Allah itu adalah terbitnya daripada hati yang bertakwa. Maka bukti hati kita bertakwa, agungkan syiar Allah. Agungkan syiar Allah. Syiar itu apa? Setiap benda yang diagungkan oleh Allah. Nabi Muhammad syiar. Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi syiar. Ramadan syiar. Hari Jumaat syiar. Salat Jumaat pun syiar. Masjid syiar. Quran syiar. Maka agungkan salat Jumaat adalah terbitnya daripada hati yang bertakwa. Tengok, macam kita kata hari ni adalah benchmark kita, hari ni adalah time management kita. Kita tengok, apa yang orang ni cakap betul juga. Tengok Jumaat-Jumaat lepas aku macam mana. Jumaat lepas, bukan Jumaat lepas, Jumaat tadi petang ni, tadi tengah hari Jumaat ni, aku macam mana? Dapat tak aku salat Jumaat? Kalau dapat, Alhamdulillah, ya Allah. Tengok pula Jumaat-Jumaat yang lepas. Alamak, dulu PKP yang lama dulu, aku duduk kat rumah, orang tengah
Jumaat walaupun tak boleh hanya 4 orang, 12 orang gitu dekat masjid, akunya duduk, aku tengok TV lah, aku duduk, aku makan-makan dengan keluarga lah, aku duduk ahli keluarga, aku tengah berfoya-foya, bermaksiat dengan handphone masing-masing lah, aku tak diingat pada Allah Ta'ala, taubat, taubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu rahmat rahmat sangat-sangat jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Kita diatur masa kita oleh Allah sendiri. Oleh Allah. Jadi bila kita lalu dalam waktu yang begini, kita teringat, dapat peluang untuk kita taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat, taubat. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah Ta'ala sebab apa? Sebab kita dah cuai dengan waktu yang Allah besarkan. Baik. Terakhir kita nak sebut sedikit pasal Isra' Mi'raj. Sikit kita nak sebut. Isra' Mi'raj jatuhnya bila? Kemarin. Kemarin. Jatuhnya kemarin. Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini hari yang sedia kita maklum. Nabi SAW, Isra' Mi'raj ni pun merupakan kita punya yearly time management lah. Tengok Isra' Mi'raj kali ni dan Isra' Mi'raj yang lepas macam mana aku? Kan? Yearly time management. Yearly time management. Yang banyak tekan time management yang Allah set untuk kita ni siapa? Habib Abu Bakar Adni. Habib Bakar Adni dalam kitab-kitabnya banyak ditulis. Orang Islam perlu peka, orang Islam perlu alert. Tak boleh orang Islam ni, yang kadang ada orang khususnya, maaf cakap kita kerja office. Bagus kerja office, cari kerja yang halal, bagus. Khususnya yang muda-muda, yang sehat-sehat, kerja office. Jangan duduk sana sini, meleset sana sini, minta duit daripada orang apa semua, buat loan sana sini, tak payah. Selagi ada kudrat, ada tenaga, umur muda, kerja. Walaupun kerja office, bagus. Cari rezeki yang halal. Tetapi dalam kita buat kerja-kerja office, jangan kita punya time management macam orang kafir. Orang kafir apa? Dia tak ada time management yang Allah set tau. Orang kafir tak ada time management yang Allah set. Dia time management ikut apa? Ikut dia punya apa? Suka hati dia. Ikut sedap dia. Rasa macam dah lama tak pergi church Pergilah. Rasa macam dah lama lah tak jumpa mak aku. Pergilah. Rasa macam dah lama tak buka Bible. Tengok kejap lah. Rasa-rasa. Allahu Akbar. Maknanya apa? Yang nguruskan hidup dia. Seolah-olah yang hisap hari kiamat ni semua tak ada tau. Bagi mereka memang tak ada pun. Day of Judgment Day bagi mereka is a total different definition. Bagi dia, takrif bagi hari kiamat tu tak sama macam kita. Jadi dia punya time management dia sendiri set. Dia sendiri set. Bila dia set, kita tengok waktu kerja, orang kafir yang bekerja, kerja itulah dia punya hidup. Kerja tu dia punya hidup. Orang Islam tak. Jangan kita salah faham. Yang orang Islam kerja bukan hidup. Kerja dia nak ngisi masa kosong. Kalau aku tak kerja, aku berfoya-foya, minta rezeki sana sini, minta mengemis apa semua, kan haram. Maka aku kerja. Tapi yang hidup aku bukan kerja. Hidup aku tetap Allah Ta'ala. The moment yang kerja kita ganggu ibadat aku dengan Allah Ta'ala, kerja tu dah tak perlu. Sebab apa? Allah matlamat. Allah matlamat. Jadi kalau Allah matlamat, yang ada orang bagus, niatnya bagus. Aku kerja untuk apa? Bantu orang. Aku kerja untuk apa? Bantu mak bapak. Bagus, mulia. Nak cari rezeki halal untuk nafkah anak bini apa semua, bagus. Tapi kena tengok. Kalau niat engkau baik, mesti kerana Allah. Kalau niat engkau baik, mesti kerana Allah. Kalau benda kerana Allah, tengok landasannya Allah ataupun tak. Kalau kerja kita daripada pagi sampai petang, kita punya alert tentang waktu sama macam orang kafir, maknanya niat engkau belum baik. Niat engkau nak dunia semata-mata, walau Allah engkau tolak tepi pun tak apa. Tak boleh. Kita kerja umat Islam, kerja. Tapi main purpose of our life is not career. Bukan career. Career. C-A-R-E-E-R. Orang putih punya bahasa lah. Jadi main purpose of our life bukan kerja. Main purpose is redha Allah. Redha Allah. Yang ada orang pagi-pagi masuk kerja, dia tak tahu tau. Lunch hour aja, dah lunch hour lah. Terus dia pergi makan. Yang alertkan dia apa? Waktu time management yang office set kan. Dah sampai waktu, dah 5:30 lah. Jomlah solat asar. Bukan, dah masuk asar lah. Jomlah, tak lama lagi nak habis waktu kerja. Dia bukan tau. First dia yang alertkan mind dia apa? Dah lunch hour. Jomlah. Nak kena lunch, nak kena solat lagi. Solat tu sampingan. Bukan,
Dah nak masuk zuhur lah. Jom pergi lunch cepat-cepat, nanti zuhur lambat. Bukan gitu tau. Ayat dia tu berubah sikit aja kita dah nampak apa dalam otak dia. Dah 5:30? Dah 5:30. Dah pukul 5 lah. Nak habis office hour dah. Jom. Cepat-cepat siapkan. Nanti nak solat asar lagi, nak balik lagi. Solat asar lagi, balik lagi. Maknanya apa? Asar, balik semua sampingan. Yang alert apa? Office hour. Tak boleh. Time management tetap yang Allah dah set. Zuhurnya bila, asarnya bila. Itu time management yang Allah Subhanahu Wa Taala yang set untuk kita. Tak boleh time management kita sama macam orang kafir. Tak boleh. Time management kita mesti kena yang diset oleh Allah Taala. Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj adalah waktu yang paling hebat dan paling disukai, paling meriah oleh Nabi SAW. Waktu yang paling agung bagi umat Islam adalah hari yang Nabi kita dilahirkan. Waktu yang paling agung untuk Nabi kita adalah waktu Allah jemputnya naik Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni banyaklah tanda-tanda, kita nak sebut dekat sini, nanti ambil waktu yang panjang. Isra' Mi'raj banyak tanda-tanda. Daripada Isra' daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu semua waktu-waktu yang peristiwa-peristiwa yang besar berlaku. Baik. Dalam Isra' Mi'raj ada nampak tanda-tanda Allah, linuriyahu min ayatina, Allah sebut. Untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tanda kebesaran Allah waktu Isra' Mi'raj apa dia? Tanda kebesaran Allah, ada di situ Jibril. Ada di situ malaikat-malaikat yang ramai beratur untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ada di situ nabi-nabi yang beratur untuk diimamkan oleh Nabi SAW. Ada di situ Nabi nampak Nabi Musa punya tempat ibadah. Ada di situ Nabi naik kepada langit lapisan pertama sehingga yang ketujuh. Ada di situ Sidratul Muntaha. Ada di situ syurga. Ada di situ neraka. Ada di situ bau wanginya masyitah. Ada di situ bau busuknya ahli zina. Ada di situ tanda-tanda orang yang makan rasuah. Tanda-tanda orang yang berzina. Di situ banyak kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Tanda yang terbesar sekali yang nak dilihatkan kepada umat Islam pada Isra' Mi'raj apa dia? Syurga, neraka, Jibril, Mikail, Israfil, Nabi Ibrahim. Siapa tanda terbesar? Tanda terbesar adalah Muhammad SAW. Nabi kita merupakan tanda terbesar sekali. Tanda terbesar. Sebab tu suka kita sebut. Katanya sesi ni banyak dilihat oleh orang-orang muda. Oleh orang muda. Baik. Wahai orang-orang muda yang sibuk dengan urusan dunia. Wahai orang-orang muda yang sibuk menguruskan keluarga. Orang muda ni dikenali dengan orang yang sibuk tau. Sebab apa? Itulah waktu umur fasa yang banyak benda nak kena uruskan. Waktu itulah bos dia angkatkan pangkat dia. Waktu itulah dia kena cari kerja. Waktu itulah maknya sakit. Waktu itulah adiknya perlukan dia punya support. Waktu umur muda. Maka kita seru pada orang-orang muda. Wahai orang-orang muda yang sibuk dengan keduniaan. Wahai orang muda yang sibuk dengan keluarganya nak diuruskan. Wahai orang muda yang sibuk dengan nak cari duit untuk keluarga. Wahai orang muda yang banyak sibuk dengan urusan-urusan yang tertentu. Jangan lupakan Nabi kita SAW. Ini Nabi tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Kalau kita tak lupakan Nabi, Nabi ni siapa? Kekasih Allah Ta'ala. Kita tak lupakan kekasih Allah, Allah tak lupakan kita. Kita tak lupakan kekasih Allah, Allah pandang pada kita. Kita tak lupakan kekasih Allah, Allah boleh suka pada kita. Dan kalau Allah dah suka pada kita, jangan kita tanya lagi apa yang kita dapat. Kalau Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan keluarga kita, Tuhan kerja kita, Tuhan nafkah kita, Tuhan rezeki kita, Tuhan kesihatan kita, Tuhan badan kita, Tuhan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, Tuhannya bos kita, Tuhannya meeting kita, Tuhannya pintu rezeki, Tuhannya projek, Tuhannya proposal, semua Tuhannya Allah. Maka kalau kita dipandang dan disukai oleh Allah Ta'ala, jangan kita bayangkan lagi apa yang kita dapat. Macam-macam kalau kita dah berpihak pada Allah dan Allah berpihak pada kita. Maka jangan tinggalkan dalam kesibukan hari-hari dan waktu kita. Kita seru kepada semua, khususnya orang-orang muda yang sibuk. Sibuk macam mana pun, jangan lupa Nabi SAW. Yang kalau orang sebut tentang Nabi Muhammad tu, sanjungkanlah Nabi Muhammad. Ya, kita tahu anda sibuk dengan kerja. Ya, kita tahu dalam hati anda banyak perkara yang anda fikirkan. Ya, kita tahu dalam minda anda banyak perkara yang anda uruskan. Banyak perkara yang anda fikirkan, banyak perkara yang anda lakukan. Banyak orang yang bergantung pada anda.
Tapi jangan lupa kita kena gantung kepada kekasih Allah Ta'ala. Jangan lupakan Nabi SAW. Nabi naik, waktu dinaikkan ke atas Mi'raj, Nabi naik atas. Pertama, waktu Isra', Nabi pergi Masjidil Aqsa. Waktu dekat Masjidil Aqsa, yang menanti Nabi siapa? Sekalian ramainya Nabi-Nabi dan Rasul. Ada riwayat yang mengatakan sekitar 120,000 yang menanti kehadiran Rasulullah SAW. Semuanya duduk, semuanya berdiri menanti kehadiran Nabi. Untuk apa? Untuk diimamkan salat sunat 2 rakaat oleh Nabi SAW. Nabi datang aja, terus semua hulurkan Nabi ke depan dan Nabi imamkan. Habis Nabi salat, Nabi pun pusing kepada jemaah Nabi-Nabi dan Rasul. Jemaah Nabi dan Rasul yang menjadi jemaah paling layak untuk Rasulullah siapa? Nabi-Nabi dan Rasul. Mulianya Nabi SAW. Maka Nabi berpidato dengan Nabi dan Rasul. Nabi mengatakan kepada mereka apa? Nabi cerita apa? Kebanyakan cerita Nabi, bahkan semua cerita Nabi kepada sekalian ramainya Nabi dan Rasul yang ada di hadapannya adalah berkaitan dengan kita. Nabi kata apa? Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk umat akhir zaman. Aku diutus oleh Allah Ta'ala. Umat aku adalah umat pertengahan. Umat aku adalah umat yang dikeluarkan di akhir zaman. Umat aku adalah umat yang terakhir tapi yang merupakan yang awal dihisap dan masuk syurga. Umat aku begini, umat aku begitu. Nabi cerita tentang umatnya. Kita aja kalau pergi jumpa dengan orang besar, contohlah kita jumpa dengan Sultan Agung ataupun Presiden mana-manalah, orang-orang besar lah, menteri ke mana-mana. Ada kita ingat nak sebut, anak aku umurnya 5 tahun, kurang sihat sikit lah, baru-baru ni dia sesama sikit. Anak tahu, anak siapa tak sayang anak. Tapi nak sebut depan orang-orang besar pun malu. Sebab apa? Ini bukan time-nya. Ini bukan waktu untuk aku sebut anak aku. Ini aku datang untuk meeting, untuk proposal, untuk projek. Takkan aku nak sebut pasal anak aku, malu aku. Kan gitu. Nabi tak. Nabi jumpa bukan presiden. Nabi jumpa bukan prime minister. Nabi jumpa bukan menteri-menteri. Nabi jumpa bukan sultan, bukan agung. Nabi jumpa 120,000 Nabi-Nabi dan Rasul. Apa yang Nabi sebut? Nabi hanya sebut pasal kita. Nabi malu tak? Tak. Nabi sebut dan sebut pasal kita. Nabi lupa tak? Tak. Maka kita jangan lupakan Nabi SAW. Kemudian Nabi naik Mi'raj ke atas. Sehinggalah Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha, tempat penghabisan. Apabila Nabi sampai di situ, Nabi kata, Jibril kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, majulah kamu ke hadapan. Jemputan ini khusus untuk kamu sahaja, aku tak dibenarkan. Nabi tanya, wahai Jibril, adakah di sini tempat seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Jibril kata, bukan aku tinggalkan kau, wahai Rasulullah. Tetapi aku tak boleh masuk kerana Allah tak benarkan aku masuk. Kalau aku masuk, aku akan terbakar. Maka Nabi pun masuk. Tempat yang tak ada manusia dan tak ada makhluk boleh masuk. Hatta Jibril sekalipun tak boleh masuk. Nabi masuk. Nabi masuk dengan pakaiannya. Nabi masuk dengan serbannya. Nabi masuk dengan selipar capalnya. Nabi masuk. Masuk dalam Sidratul Muntaha, Nabi menembusi tumpuan cahaya yang berlapis-lapis, yang gemilang-gemilang cahayanya. Nabi tembus. Sehinggalah sampai satu tempat yang Nabi diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menatap Allah Ta'ala. Melihat akan zat Allah yang maha suci. Perlu kita faham. Allah, seperti mana kita belajar, Allah tak bertempat. Nabinya bertempat. Maka Nabi dijemput kepada satu tempat. Allah tak bertempat. Nabi lihat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah pun balas, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kata, salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi, dan kesejahteraan dan rahmat dan keberkatan ke atasmu. Allah Ta'ala sebut begitu. Allah ni siapa? Allah yang mencipta segala-galanya. Allah yang sebut begitu kepada hambanya Nabi SAW. Apabila disapa begitu punya indah dan istimewa oleh Allah Ta'ala, Nabi jawab apa? Assalamualaikum alaina wa ala ibadillah salihin. Para ulama mengatakan alaina adalah kepada umat Islam semuanya, ibadillah salihin adalah khusus untuk hamba-hamba yang saleh. Nabi dapat anugerah pada Allah. Contohnya lah, kita pergi menghadap tuanku, salam hormat pada tuanku. Tuanku pun kata, salam hormat dan kemuliaan kepada anda. Kita pun cakap apa? Kami terima kehormatan. Kami?
Kau ngadap seorang. Kami. Sebab apa? Kami, aku dan sekalian umatku. Subhanallah, di hadapan Allah Ta'ala, Allah bagi salam. Kalau kita je lah, tuanku dalam ramai-ramai jalan dekat perit, tuanku tengok, engkau datang menghadap aku seorang-seorang nanti. Oh, kita punya istimewa, anak pun kita lupa, isteri pun kita lupa, semua pun kita lupa. Tuanku nak ngadap, tuanku minta aku ngadap. Dah ngadap lagi lah kita lupa. Diri kita pun kita lupa. Punya istimewa dapat ngadap tuanku kan? Tapi ni Nabi tak. Allah panggil ngadap begitu punya istimewa menembusi segala had yang makhluk lain semua tak boleh masuk. Bahkan bukan hanya menembusi tau. Dah tembus sampai satu tempat yang Allah kata Assalamualaikum. Salam sejahtera kepadamu daripada Allah Ta'ala. Terus daripada Allah Ta'ala. Tak ada hijab, tak ada apa-apa yang blok antara Nabi dan Allah Ta'ala. Terus Allah mengatakan Assalamualaikum. Nabi sebut apa? Assalamualaikum. Kepada aku dan juga umatku dan juga orang saleh. Subhanallah, Nabi tak lupakan. Berkat Nabi tak lupa kita, Allah balas balik dengan apa? Allah kata, Allah pasangkan medal-medal pada Nabi SAW dan kepada umat Nabi. Allah anugerahkan umat dengan macam-macam keistimewaan. Antaranya adalah solat yang Allah berikan pada kita. Subhanallah. Jadi pada anak-anak muda, pada orang-orang muda yang sibuk. Ni apa pesanan bagi kita juga sebab kita pun muda. Kepada semua yang sibuk dengan urusan dunia memang patut diuruskan. Tak boleh dielakkan. Selagi mana kita dekat dunia memang kena uruskan. Itu hak-hak dan tanggungjawab orang sekeliling kita dan diri kita. Kena uruskan dengan baik. Tapi jangan lupakan kekasih Allah Ta'ala. Jangan lupakan Nabi SAW. Kalau kita dengan Rasulullah, kalau kita dah bergabung dengan Rasulullah, apa yang boleh kacau kita? Tak boleh, sebab apa? Kita dah berpihak pada Allah Ta'ala. Kalau kita dah dengan Rasulullah, apa yang boleh merisaukan kita? Tak boleh, sebab apa? Kita dah berpihak pada Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa yang boleh risaukan kita. Sebab apa? Allah berpihak pada kita. Maka jangan kita lupakan Nabi SAW. Khususnya hari Jumaat, majlis-majlis begini yang mengajak kita untuk mengingat Rasulullah SAW, majlis maulid Khamis malam Jumaat, majlis selawat, dan tempatkan Rasulullah pada tempat yang special dalam hati kita. Yang kalau orang tanya, siapa idola engkau? Kita nak sebut nama Nabi Muhammad, kemudian kita sebut nama orang lain. Letakkan Rasulullah di tempat yang special dalam hati kita. Orang tanya, bos engkau ni bagus, pandai pengurusan masa dia apa semua. Kita kata betul bos aku bagus, tapi dalam hati kita, engkau tak tahu Nabi aku. Nabi aku lagi bagus. Dan kalau kita tengok orang sebut artis ni cantik, artis ni handsome lah, artis ni rupawan lah gini-gini. Dalam hati kita, kau tak kenal Nabi aku. Nabi aku manusia yang paling rupawan, manusia yang dicipta seolah-olah seperti mana yang dia nak, seperti apa style, cara, pattern yang dia demand daripada Allah sendiri, seolah-olahnya. Sebab apa? Everything is perfect. Everything is perfect. As if according to what he requested from Allah. He did not request, tapi as if according to what he requested. Sebab apa? Perfect. Perfect. Orang sebut tentang pemimpin begini hebat dan hebat. Memang hebat. Kalaupun pemimpin tu hebat, oh betul dia hebat, betul dia hebat. Tapi dalam hati kita, pemimpin aku paling hebat Rasulullah SAW. Put him at a special place in our heart. At a special stage in our heart. The highest stage, the highest ranking in our heart, Rasulullah SAW. Bersama dengan Nabi, tak ada apa-apa yang boleh ganggu kita. Cukuplah kalau orang kata bekalan apa untuk bawa kita mengharungi zaman ni. Bekalan apa untuk membawa kita mengharungi zaman yang akhir zaman. Zaman yang orang sibuk dengan perkara-perkara begitu dan begini. Zaman yang ada macam-macam wabak dan sebagainya, macam-macam ujian untuk atas umat Islam. Cukup dengan kita bergabung dengan Rasulullah. Jangan lupakan Nabi SAW. Khususnya hari Jumaat dan malam Jumaat. Khususnya hari Jumaat dan malam Jumaat. Ada jemputan majlis maulid, hadir. Ada jemputan orang ajak untuk selawat pada Nabi. Selawat. Ada orang sebut tentang perkara-perkara begini dan begitu. Terus ingat Rasulullah. Terus ingat Rasulullah. Ingat Nabi SAW. Admire him. Admire him. Fantasize him. Admire him. Idolize him. Sebab dialah idola yang paling selayaknya kita letakkan sebagai idola. Wallahu alam, sekadar itu sahaja. Mohon maaf atas masa yang diambil. Moga-moga kita dapat manfaat. Petang-petang Jumaat ini pengisian yang kita buat. Moga-moga kita dapat manfaat. Jangan tinggalkan Nabi kita. Moga-moga Nabi kita tak tinggalkan kita. Kalau kita tak tinggalkan Nabi kita sekarang, Nabi kita tak tinggalkan kita di mahsyar. Di mahsyar kalau Nabi kita tak tinggalkan kita, kita dapat syafaat. Dapat syafaat, semua lepas, azab semua lepas.
Jangan tinggalkan. Satu, kita tutup dengan satu cerita. Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah satu hari Sayyidina Ali balik ke rumah. Sayyidina Ali nampak isterinya tengah masak atau tengah gaul gandum. Kemudian Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, aku kesian tengok engkau letih. Pergilah pada bapa engkau, iaitu Rasulullah SAW, dan minta daripada bapa engkau kalau ada mana-mana hamba sahaya yang boleh kita jadikan pembantu untuk engkau. Fatimah kata, aku malulah wahai suami aku. Nak engkar cakap suami tak boleh. Jadi dia kata apa? Aku malu wahai suamiku. Kemudian Sayyidina Ali kata, pergi minta. Sayyidah Fatimah pun pergi, dah nak masuk jumpa Rasulullah, tak tahan malu. Balik-balik, aku malu. Sayyidina Ali kata, tak apa, pergi. Dia pun pergi, dah nak masuk 3 kali, cuba nak tanya, tak boleh. Sampai dia balik pada rumah, aku malulah. Sayyidina Ali kata, tak apa, kalau kau malu, jom pergi dengan aku. Dia pegang tangan isterinya, dia pergi menghadap bapa mertuanya, iaitu Rasulullah SAW. Menghadap Nabi, ditanya, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku risaukan Fatimah, anakmu juga begini dan begitu. Mohon kalau ada hamba sahaya yang boleh diberikan, berikan. Nabi kata apa? Wahai Fatimah dan Ali, suka tak kamu kalau aku berikan padamu satu perkara yang lebih baik daripada dunia dan isinya? Terus mereka ni rasa gembira. Apa dia ya Rasulullah? Nabi kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada banyak riwayat. Ada yang kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas solat. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kamu buat itu, akan diringankan sikit kepenatan. Fatimah dan Ali merasa gembira sangat. Bahkan terbukti lepas tu kalau Fatimah letih, Fatimah sebut zikir begitu, terus rasa ringan badannya. Terus tak letih. Terus tertanggung keletihannya. Subhanallah. Begitu juga orang-orang muda yang letih dengan dunia, orang muda yang letih dengan urusan dunia, orang muda yang letih dengan mengurus keluarga, orang muda yang letih dengan masyarakat, orang muda yang letih dengan masalah sekarang yang berlaku, orang muda yang letih dengan maksiatnya sendiri, orang muda yang letih nak jadi orang baik tapi masih tak baik-baik, orang muda macam kita lah, dah nak jadi orang baik tapi masih tak baik-baik dengan lautan maksiat kita. Orang muda yang dah letih begini, jangan tinggalkan Rasulullah. Fatimah cari siapa letih? Cari Rasulullah. Dapat ubatnya tak? Dapat. Sepanjang zaman ubatnya adalah Rasulullah SAW. Cari Nabi kita SAW, akan terubatlah keletihan kita sehinggalah tak letih masuk dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Moga-moga Allah terima kita seadanya. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, berikan kita husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW indal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina taubatan nasuha, ighfir lahum dzunub wastur lana al-uyub wakshif lana al-kurub bijahsan al-hayyul mahbub. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtim bisalihati amalana ajana ya Allah karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'ina fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.